السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayah daripadanya yang dapat menghimpunkan kita pada pagi ini, dapat sama-sama kita berada di dalam suatu majlis ilmu dalam bulan Ramadan, penghulu segala bulan. Dan pada pagi ini insya-Allah kita bincang satu tajuk yang pada kiraan saya juga adalah perkara yang penting. Bagaimana hendak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut rahmat ini, dia cukup sinonim dengan bulan Ramadan. Kerana kalau kita lihat dalam bulan Ramadan itu mengandungi rahmat, mengandungi keampunan, mengandungi pembebasan daripada api neraka. Apatah lagi dalam hadis Nabi yang cukup masyhur, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffiyatish syayatin. Artinya bulan Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu segala syaitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf Allah Taala menyebut pada ayat yang ke-156, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Shadaqallahul azim. Dan rahmat aku itu lebih luas dari segala sesuatu, maka aku sediakan, aku berikan, aku anugerahkan kepada orang-orang yang bertakwa, orang yang menjunjung perintah Allah, orang yang taat kepada perintah Allah, orang yang meninggalkan segala yang dicegah dan tegah oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tengok, itu sifat orang bertakwa yang Allah Ta'ala siapkan untuk mereka itu rahmatnya. Yang rahmatnya itu disifatkan lebih luas dari segala sesuatu. Kita tengok bumi ni luas dah. Luas tu bumi ni. Tetapi kita lihat langit lebih luas daripada bumi. Kita lihat arash lebih luas daripada langit. Ya? Tetapi kalau kita lihat bukan sekadar arash, kursi Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat ini, rahmat Allah itu lebih luas dari segala-galanya. Dibayangkanlah rahmat itu cukup banyak. Dan Allah Ta'ala sebut pula puasa ni ada kaitan dengan orang-orang bertakwa. Maka rahmat Allah untuk orang bertakwa.
Orang berpuasa nescaya menjadi orang yang bertakwa, maka orang bertakwa itu pasti akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu tujuannya ialah supaya kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perbincangan sekarang ini berapa di pembahagian rahmat. Kalau kita tengok daripada root word, kata dasar di dalam bahasa Arab, rahimah. Maknanya itu rahmat lah. Yarhamu rahmatan. Rahmah. Kalau kita tengok dalam bulan Ramadan, ejaan Ramadan di dalam tulisan Arab dengan Jawi samalah. Ra, mim, dad, alif, nun. Dimulakan dengan huruf Ra. Ulama kata dari sudut falsafahnya dia bermula dengan rahmat juga. Nampak? Tapi bila sebut rahmat saja, di dalamnya ada lagi maghfirah, keampunan, mim. Kan? Kemudian ada lagi ujungnya nun, mana al-'itq minan niran, selamat daripada atau bebas daripada api neraka. Rahmat tu bermula dengan huruf Ra. Ada pula pada lafaz kalimah Ramadan. Tapi bila kita baca Quran saja, contohnya surah Al-Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dipanggil basmalah. Dia ada terkandung maksud rahmat di dalam lafaz bismillah itu sendiri. Di situ juga diberikan pembahagian, kata para ulama lah, pembahagian rahmat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Di mana dia pembahagiannya itu? Pembahagiannya berada pada kalimah Ar-Rahman, kemudian kalimah Ar-Rahim. Kalau terjemah Melayunya, dengan nama Allah yang amat pemurah, Ar-Rahman, lagi amat pengasihani. Dan saya rasa dah lama dah kalau kita baca tafsir Quran, kalau orang tulis Bismillahirrahmanirrahim, itulah terjemahan dia. Pembahagian yang pertamanya dipanggil rahmat bersifat umum. Umum. Yang kedua, sifat rahmat yang khusus. Ar-Rahman umum, Ar-Rahim khusus. Bila sebut umumnya, semua orang dapat rahmat Allah. Semua orang dapat rahmat Allah. Baik dia mukmin, baik dia kafir. Bentuk dia pun berbeza-beza. Yang ini dinamakan belas kasihan, ini dinamakan sifat pemurah, tak berkira, mempermudahkan. Contoh rezeki. Rezeki ni rahmat. Ada pada orang mukmin, Allah beri juga pada orang yang kafir. Bab rezeki sama. Tak ada beza-beza. Allah tak beri rezeki pada orang beriman. Orang kafir tak ada. Tak. Dalam sejarah Firaun tu yang kaya, Firaun tu yang berkuasa. Bahkan Firaun tu pula boleh sebut pada sungai Nil, jalan kau jalan, berhenti kau berhenti kau. Yang tidak sombong depan Nabi Musa. Bayangkan. Iblis. Bab panjang umur Iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia buat satu permintaan khusus. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, kau boleh tak panjangkan, lanjutkan umurku. Dia panggil Allah pun Tuhanku. Nampak. Allah beri. Dia tak mati. Manusia berlambak dah mati dah. Dia relax je. Allah beri dia panjang umur. Panjang umur sama. Ada pada orang mukmin, ada pada orang kafir. Bahkan ada orang mukmin yang miskin, ada orang mukmin yang tak sihat, ada juga orang mukmin yang pendek umur.
Mudah mati pun sama. Orang rahmat juga. Dicabut roh dengan mudah. Ada pada orang mukmin, ada pada orang kafir. Sebab ada orang pernah tanya saya. Dia duduk ke hospital. Duduk hospital ni maknanya masuk ward lah. Kawan sebelah dia dekat ward tu bukan orang Muslim kan. Senang nak meninggal ni Ustaz dia. Orang kafir selesa nak meninggal. Aku macam mana jawab tuan-tuan? Penat juga kan. Yang kena selamat kurang soalan bacalah kitab Ruh Ibn Qayyim Al-Jauziyah kan. Kurang sikit orang tanya kalau ngajar fiqh ni macam-macam orang tanya. Ustaz, kami puasa ambil inhaler batal tak puasa? Ustaz, saya sakit gigi, jumpa doktor gigi nanti batal tak puasa? Berat jawab tu kan. Ini tanya pula. Ingatkan soalan ringan tanya. Tapi senang pula dia meninggal Ustaz. Kata husnul khatimah ni untuk orang beriman ni, dia bukan beriman pun. Berat kita tuan. Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jawab. Dia kata masa malaikat cabut roh ni, saya gunakan bahasa mudah tuan. Kalau guna bahasa kitab dan tuan, al-funingul kafala dalam. Ibn Qayyim kata masa malaikat maut cabut nyawa tu nampak tak? Ni tukar pada bahasa kita lah, mudah kan. Tak nampak lah kan. Benda gaib. Sakit tu nampak tak? Tu dia. Dia tanyalah, sakit tu nampak tak? Sakit tu kan gaib juga. Sakit saya senang mati tu perkara gaib. Ibn Qayyim tulis betul. Dalam kitab Ruh nak bagi tahu kita, benda ni benda gaib kan. Perkara yang gaib. Seksanya tu hanya diri yang mati dia yang tahu. Tapi ada juga setengah orang mudah dia meninggal. Sebab kenapa? Itu rahmat Allah. Tapi itu dunia saja tuan-tuan. Dia bukan akhirat. Kita belum masuk lagi section kedua. Jenis kedua. Baru satu baru. Dia kemungkinan. Dia macam ni lah. Dia masa orang bukan Islam ni. Dia kafir kan. Orang susah, dia tolong orang susah. Allah beri dia suatu kesenangan kat dunia. Dia susah, besok orang tolong. Atau rezeki dia dimurahkan. Atau dia mudah untuk dia meninggal dunia. Mungkin dia jaga mak bapak dia elok. Itu saja. Dunia je tuan-tuan. Dan yang kedua, jangan silap faham. Jangan biar tengok orang senang dia meninggal. Husnul khatimah. Habis yang terjun tingkat 13 tu. Kan? Kedebung sekali. Senang. Habis cerita. Tak adalah. Berkecai. Kepala sana, kaki sana, badan sana. Husnul khatimah bukan maksudnya tu. Husnul khatimah itu sebelum mengakhiri hidupnya, dia melakukan kebaikan. Ni kalau dah terjun tingkat 13, siap baca niat lagi, nawai tu terjun tingkat 13. Kan? Macam mana agak tuan? Itulah jatuh wal manfus. Manfus tu. Ini jangan silap faham. Husnul khatimah bukan itu maknanya tuan. Jawapan yang ketiga mudah lagi tuan-tuan. Nabi sendiri pun masa dicabut nyawa pun terasa sakit. Itu je lah. Ini yang orang kata perbincangan mudah-mudah. Tak payah-payah kita nak fikir. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kita nak adalah rahmat yang bersifat khusus. Iaitu Ar-Rahim. Allah Ta'ala dia maha penyayang. Pendek kata tuan-tuan, tak kaya tak apa, tak berkuasa tak apa, tak ada nama pangkat tak apa, tak ada reta pun tak apa, orang tak puji tak apa, orang tak sanjung, yang penting aku mendapat rahmat iaitu kasih sayang Allah. Sebab inilah yang memasukkan kita ke dalam syurga. Itu orang beriman dia rebut tu. Itu yang dia menjadi kekasih Allah. Sebab yang diraihkan ialah kasih Allah. Dia tak raih kasih manusia. Manusia kasih ada sebab. Sebab apa? Kamu rapat dengan orang tu, oi, dia pangkat tinggi macam-macam, aku ni dapat semua-semua ni dia lah. Besok dia tak ada dah. Bukan dia meninggal, tak ada jawatan dah. Orang tak tahu je. Faham tak? Orang tak tahu je. Ada orang viralkan dalam internet lah, kan, media sosial. Bekas Kesultanan Temasek tu, Singapura kan, sekarang kerja apa? Dia bawa Grab apa? Ada orang nak jumpa bawa payung kuning, letakkan kapet merah. Tuan-tuan, dia tak ada. Dari sultan lah. Dia tak ada. Yang tu.
Itu dunia baru, belum akhirat lagi. Allahu Akbar. Sebab tu carilah kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi benda ni yang selalu orang menganjing. Kau cari redha Tuhan lah. Kau cari rahmat Allah. Tak apa. Menganjinglah sepuas-puas hati. Besok ketika nyawa dicabut, ketika berada alam barzakh, bangkit hari akhirat padang mahsyar, pada hari dihisapkan, pada hari nak seberang sirat, masa itulah benar-benar mengharapkan rahmat Allah, baru rasa satu juzuk yang Allah beri dekat dunia 99 juzuk Allah beri ke akhirat, yang ni yang kita nak ambil 99, yang satu dekat dunia je baru. Itu pun kita dah rasa rahmat Allah sangat besar. Bayangkan yang masa kita ke akhirat 99 pembahagian. Pasal Allah beri dekat dunia satu juzuk, ya Allah beri ke akhirat 99 bahagian atau 99 juzuk. Dan saya harapkan jelaslah pembahagian kan. Pembahagian rahmat khusus ada, umum ada. Dan kita nak khusus. Ke Allah Ta'ala ni dia kasih, dia sayang hanya pada orang beriman. Sebab tu bila mana, dulu saya sebut dalam kuliah dulu ada, saya sebut dulu. Di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat Quran yang menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu ya Muhammad melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ibnu Abbas kata rahmat tu untuk orang beriman je. Ibnu Abbas kata kalau orang tak beriman tak dapat rahmat Allah Taala. Kemudian yang keduanya, ni belum lagi masuk bab cara nak dapat rahmat ni. Yang kedua, kita sekarang selalu dengar, dan saya rasa semua orang biasa dengar, dan biasa dia akan kotak mesti jawab benda yang sama ni. Hadis sahih Bukhari. Kalau nak tulis boleh rujuk 5673. Nombor hadis tu. Hadis sahih Bukhari, sahih tuan-tuan. Insya-Allah 5673. Tapi saya tak baca hadis semua sebab saya kalau terjemahkan saya jadi diberi huraian panjang. Kita ambil part yang penting je. La yudkhila ahadanil jannata amalu, ataupun la yudkhila ahadan amaluhul jannata. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. La wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmah. Tidak sekali-kali seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga kerana amalannya. Para sahabat dengar tanya, engkau pun sama juga ya Rasulullah? Nabi kata, aku pun tak masuk syurga dengan amalan aku. Dia tu masuk syurga dengan apa? Kecuali dengan rahmat dan juga kurniaan Allah Ta'ala. Dalam bahasa mudahnya, seseorang tu kalau beramal, bukan amalan dia yang menyebabkan dia masuk syurga, tapi rahmat Allah. Itu bahasa dia. Bahasa mudah dia nak faham. Itu 5673. Tapi tengok Quran pula lain pula Quran cakap. Quran sebut 32 ayat 32 surah An-Nahl, surah Lebah. Allah Ta'ala kata udkhulul jannata, masuklah kamu semua dalam syurga, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kamu amalkan, dengan apa yang kamu lakukan, yang apa kamu kerjakan. Bahasa mudahnya, masuklah sebab kamu dah beramal kat dunia dulu ke dalam syurga. Dah bertentangan ni. Quran kata masuk syurga dengan amalan, hadis kata dengan rahmat. Mana satu yang betul ni tuan? Tu kalau orang anti hadis lah. Dia tanya, mana satu yang betul ni? Saya keliru. Memanglah kau keliru, kau tak belajar. Kan? Belajar dekat madrasah TikTokiyah memanglah. Tahu madrasah TikTokiyah? Sekolah TikTok. Kan? Baca kat TikTok. TikTok 30 minit dengar ceramah, boleh bercakap satu apa dia sepanjang hidup. Orang lu mengaji 30 tahun agama, bagi mic 30 minit dia cakap. Punya berhati-hati cakap buat agama. Macam ni tentang bahasa mudahnya. Kita tukar benda-benda mudah, sesantai-santai, mudah faham kan. Saya ambil 3 benda ni tuan, paling mudah untuk kita faham. Pertama amal, yang keduanya ialah rahmat, yang ketiga syurga. Itu step je lah. Ulama kata dengan sebab amalan kamu boleh masuk syurga. Pertama tengok amalan dulu. Kita ni yang boleh beramal ni sebab kerana kita. Ni cerita pula bincang bab
wujud Tuhan. Kita beramal sebab kerana kita. Oh saya ustaz memang tu kalau dia rasa ujub dengan diri sendiri, kagum, dia boleh beramal. Saya tarawih ustaz 20 tak berhenti ustaz. Kalau imam tu baca nafas terhenti, kalau saya satu nafas. Kadang-kadang benda tak masuk akal pada kan. Oh saya tahajud nak tinggal Quran saya satu hari 2 juzuk boleh. Bukan kau sebenarnya jawapan. Bukan daripada diri Allah Taala. Ini namanya taufik. Taufik ni Allah beri kita kekuatan, Allah beri kita kejayaan nak melakukan amal soleh. Ada satu cerita syekh ni, saya pun baru tahu anak murid cerita. Dia pernah jadi guru saya belajar guru dengan dia lah. Syekh Mustafa Al-Adawi ni, saat umur dia dah meningkat macam ni. Dia solat tarawih dekat bawah rumah dia, dia ada musalla dia sendiri, jemaah. Katanya gitulah, yang saya faham. Satu malam 30 juzuk dia baca. Tarawih, subhanallah. Masa dalam berbahas dalam FB tu, anak murid dia kata, kekuatan tu bukan datang daripada fizikal, tapi daripada rohani. Itu saya setuju, betul. Kerohanian. Ada orang dia jogging 25 km, masuk maraton, dapat baju kan, 25 km. Biasa tu dia finisher sudah selesai lah mana ada. Tapi rumah dia saja dengan masjid, dengan surau 500 meter dia tuan-tuan. Sampai tak dia surau masjid? Awak tak sampai. 25 km boleh relax, steady je. Kata orang muda-muda tak pancit. Tak pancit. Sebab kekuatan itu bukan pada fizikalnya. Kekuatan nak melakukan amal salih, kekuatan kerohanian. Saya tak ada orang dia steady dalam beribadat, dia lama tak ada rasa. Dekat tempat saya tu, saya duduk Bandar Razak. Sri Petaling tuan-tuan, sebelah tu lah tempat markas tabligh. Dia kalau malam-malam 10 ni tuan, 10 akhir ni, bismillah masya-Allah. Orang Bangladesh ke Pakistan ke apa, tak tahu lah tuan, jalan kaki dia kadang. Tempat-tempat yang sekitar tu boleh ada dalam 3 km juga jalan kaki dia. Nak orang cakap nak penuhkan 10 Ramadan terakhir. Dia jalan kaki pasal apa? Sebab dia kuat. Dia mana kuat dia kerja. Tapi dia boleh jalan kaki tu semata-mata kerana nak pergi duduk dalam masjid iktikaf 10 Ramadan terakhir. Kekuatan datang daripada rohani sendiri. Kehendak itu ada dalam diri, tapi Allah yang memberikan taufik. Kemudian yang kedua kata ulama, kita buat amalan ni ikhlas kerana Allah Ta'ala, itu hidayat. Nampak? Kemudian Allah terima amal kita, itu namanya rahmat. Betul, saya ambil amal rahmat. Allah ambil terima amal kita tu sebab rahmat dah. Rahmat dia. Kita dah mampu buat dah. Allah beri kekuatan. Kita pula buat. Dengan sebab amalan itulah Allah Ta'ala terima amal kita, terima itulah rahmat dia. Itu barulah Allah masuk dalam syurga. Ni nak balik kampung raya tuan-tuan kan, nak balik kampung. Katakan orang yang tak nak naik kereta, tak nak drive kereta, atau tak ada kereta, dia nak naik bas. Dia mesti ada, nak sampai kampung ni, mesti ada tiket bas dulu. Lepas tiket bas, mesti kena ada bas. Kemudian baru sampai kampung dia. Tiket ada, bas tak ada, tak sampai kampung. Bas ada, tiket tak ada, tak sampai kampung dia. Dia dah beli tiket dah, online. Pergilah tunggu dekat TBS. Kan? Mana basnya? Bas tak ada. Tiket dia ada? Tiket dia ada bang. Itu baru tiket dia baru. Itu abang beli tiket dia, bukan beli untuk naik bas. Tapi bas memang tak ada. Oh, kita mengamuk. Tak sampailah kampung dia ni. Memang macam itulah kita beramal. Allah Ta'ala terima amal kita dengan rahmat dia. Kalau diperhitungkan amal kita satu persatu, rasa-rasa Allah nak terima dalam tuan. Bayangkan. Ini sungguh. Dengan khusyuknya, dengan cara kita menyempurnakan segala amal ibadah, agak-agak macam mana tuan. Tapi Allah terima juga rahmat dia, belah kasihan dia je, kasih sayang dia dengan kita. Itu je lah. Itu yang masuk ke dalam syurga. Amalan dah buat. Nak terima amal tu hanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Iaitu kita mohon rahmat. Tapi doa perkataan rahmat kadang-kadang tak direct. Contohnya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami mohon pada engkau, redha engkau. Sama tu.
wal jannah, digabungkan dengan syurga. Dalam rahmat ada redha. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami mohon lindung pada Engkau ya Allah daripada kemurkaan Engkau dan daripada neraka. Sebab lawan pada rahmat tu murka, benci, tak suka. Kemudian kesudahnya masuk neraka. Barulah masuk yang keempat perbincangannya. Macam mana nak dapat rahmat Allah? Ni dia. Pertama, sabar. Tengok, puasa ni kan bulan sabar, sama juga. 13 jam tak makan, sabar kita. Tapi dekat-dekat nak maghrib tu tengok jam tu. Sebab Ramadan ni orang tunggu maghrib. Tapi 11 bulan yang baki tu maghrib tunggu orang. Tu beza dia. Ramadan orang tunggu maghrib. Tapi bulan lain maghrib tunggu orang, tuan-tuan. Kita tunggu je. Bila nak maghrib ni kan? Tak sabar-sabar nak buka puasa dah. Orang yang kena musibah, Allah kata apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang yang ditimpa musibah. Musibah ni benda kita tak suka. Kesusahan, kemalangan, kemiskinan. Macam dekat Gaza, bayang kat Palestin. Oh, dahsyat. Puasa boleh, berbuka tak ada makan, sahur tak ada makan. Makan apa yang ada. Apa mereka sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia panggil istirja'. Ucapkan ucapan tu bila kena apa-apa juga musibah. Sesungguhnya kami datang kepada Allah kami kembali. Allah kata apa? Mereka itulah orang yang mendapat pujian dari Tuhan mereka dan rahmat. Kena musibah, sabar pun dapat rahmat. Dan mereka itulah mendapat hidayat. Kita gitulah. Sabar kita. Sebab apa? Kita redha yang ini datang daripada Allah. Kita sabar menahan kesusahan tu dengan hanya menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, tuan-tuan, taat pada perintah Allah dan Rasul. Buat dapat rahmat. Ada orang puasa tapi tak semayang, tak taat. Macam mana nak dapat rahmat? Ada orang semayang, puasa tapi aurat tak tutup. Bangga lagi dia dah aurat. Siap tanya, dalam Quran mana ada wajib tu pakai tudung? Tak ada. Dia suruh tutup kemaluan je. Nampak tak? Yang itu terus habis, tak ada rahmat dah. Kenapa Ustaz tak ada rahmat? Habis kau jadi murtad. Murtadlah sebab kata hukum tu tak ada dalam Quran. Jadi murtad hukum dia. Ustaz, mungkin dia jahil. Jahil belajar. Dia tak belajar dah dosa besar. Tapi dah tahu dah, tetap menentang. Itu namanya kafir, murtad. Hari ni kita ditakut-takutkan belajar bab perkara yang membatalkan akidah. Kenapa? Belajar je lah. Takut buat apa? Sebab takut kena batal hidup sendiri. Dah kalau rasa-rasa tak nak murtad, pegang taat perintah Allah Rasul. Tapi kalau rasa nak menentang, itulah murtad. Orang murtad ni paling mudah je, tuan-tuan. Paling mudah selesaikan jenazah orang murtad. Dia tak payah mandi. Dia tak payah kapan. Dia tak payah semayang. Dia tak payah ditanamkan. Dia hanya letak kat hutan ni, bagi singa makan. Tapi tuan-tuan, orang sekarang tak nak pergi hutan dah. Hantar dekat Hulu Kelang tu. Zoo. Bagi je rimau tu makan dengan singa. Itu pun kalau rimau dengan singa nak. Orang kata ni lain macam, biasa aku makan daging sedap. Ni lain macam kalau singa dia cakap lah. Kita kata ni daging orang murtad, patutlah tak sedap. Kitab fiqh kata dicampakkanlah hutan, tujuannya bagi makan batang buas. Lepas tu saya kata ni baik bagi kat zoo je kan, bagi zoo je. Jimat duit kerajaan, tuan-tuan. Tak payah nak bayar lebih-lebih nak cari duit untuk makan binatang-binatang macam tu. Bayar. Taat je lah. Bak kata Habib Ali. Dia kata orang yang taat tak banyak tanya. Ini siap tanya, hukum ni kenapa gini? Hukum kenapa gini? Dia pula lebih pandai bertuhan. Ikut je lah. Para sahabat taat. Betul Allah beri rahmat pada mereka. Taat pada perintah Allah Rasul. Yang ketiga, ikut Quran. Kita baca Quran, faham makna dia, ikut perintah Quran. Quran kata halal, ya halal. Quran kata haram, haram. Quran kata wajib, wajib. Itu dia. Quran kata perkara ni maksiat, mungkar, jangan buat. Ini makruf, mari kita buat, kita ajak orang buat. Ini kita adalah tak taat, tak ikut perintah Allah Rasul, tak ikut lagi Quran.
Siap cabar bila buat dosa lagi. Siapa yang menghalang kami untuk buat konsert ni, kami saman dan kami siapkan peguam-peguam kami. La ilaha illallah, bangga nak buat dosa. Tuan-tuan, kalau kita hari ni, zaman hari ni macam ni juga tuan-tuan, itu rahmat tak turun. Itu yang rahmat tak turun. Takut gitu. Sedangkan melaksanakan hukum Quran seperti hukum had, kata dalam hadis Nabi, iqamatu haddin fil ardi khairun li ahliya min matari arba'ina laylah. Melaksanakan satu je hukum had. Kalau banyak hudud lah, satu had, satu je hukum. Di atas muka dunia ini lebih baik bagi penghuninya daripada hujan selama 40 malam. Itu kata Nabi. Kenapa ulama kata, ulama huraikan, kenapa Nabi sebut 40 malam hujan? Kerana hujan tu rahmat. Hujan tu rahmat, turun hujan rahmatlah. Tapi satu je hukum yang kau laksanakan, had, untuk menghalang orang melakukan jenayah, dengan hukuman itu dia insaf, diampunkan dosa dia, lebih baik daripada hujan turun selama 40 malam. Sebab 40 malam tu rahmat je, lebih baik pada tu lagi. Kita hari ni tak ada. Siap cabar lagi. Orang nak laksanakan satu hukuman bagi pelaku jenayah syariah. Jenayah syariah ni, bila jenayah tu dibuat dan dikira sebagai jenayah dalam hukum syarak, maka hukuman tu tujuannya nak halang jangan dia buat benda tu, tiba-tiba kita lawan. Dapat tak rahmat rasa tuan? Yang keempat, mendengar Quran. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibaca, hendaklah kamu diam dan kamu dengar. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Cuma bezanya kita dalam mazhab Syafi'i bezalah. Bila imam tengah sembahyang, jadi imam tu kan dia akan baca surah selepas baca Fatihah. Kita pun waladhdallin, imam kata waladhdallin, amin, dia pun baca surah. Kita baca Fatihah juga. Itu mazhab kita lah. Sebab Fatihah tu rukun. Tapi kalau waktu biasa, tiba-tiba ada orang baca Quran, pembukaan majlis, kita diam, senyap, dengar je. Baru dapat rahmat. Dalam solat tarawih dia baca ayat Quran, ada setengah imam dia baca panjang, ada setengah baca pendek. Dengar saja pun rahmat dah. Subhanallah. Macam pagi tadi subuh, bismillah, masya-Allah. Kita dengar rahmat. Kalau tahu makna dia, lagi banyak rahmat dapat. Beramal dengannya, lagi banyak rahmat dapat. Nampak tuan-tuan? Kemudian yang kelima, membaca Quran. Baca Quran, insya-Allah. Baca Quran. Dia baca Quran ni dapat rahmat. Banyakkan baca Quran lah, lagi banyak rahmat. Orang nak meninggal, sebab itu kita baca surah Yasin. Supaya rahmat Tuhan turun. Tapi ada pendapat kata kalau dah meninggal tak payah baca ustaz. Itu ijtihad ulama je. Ijtihad ni perbezaan pandangan, bukan pandangan, usaha nak keluarkan pandangan. Ya betul juga tuan-tuan, pasal kita niat pula lepas itu nak sedekahkan pahala bacaan Quran tu pada si mati. Sebagaimana pandangan Imam Malik, pandangan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebahagian daripada pengikut Imam Asy-Syafi'i. Jadi masa nak dicabut nyawanya tu, itu dipanggil rahmat. Saya ingat sampai sekarang. Ini boleh tuan-tuan simpan tip ni dan boleh gunakan. Bila ada orang susah sangat nak dicabut nyawa dia, dah baca surah Yasin dah. Tuan-tuan baca pula surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 dalam Quran. Dan saya ada pengalaman pernah berlaku kes macam tu. Saya mengajar malam tu di Ceras, orang tu dia nazak 6 hari dekat Subang. Datang ahli keluarga tanya, macam mana nak buat? Dia kata baca surah Ar-Ra'd lah. Dah baca surah Yasin, baca surah surah 13 dalam Quran. Suruh anak dia baca. Dia minta pergi sekali lah. Pergilah, pantau lah kau baca surah lain ke. Dia baca surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Silap lah kan. Pergi dia baca surah Ar-Ra'd. Malam tu juga pergi terus tuan-tuan. Alhamdulillah. Itu pengalaman. Dan begitu juga lah apa yang pernah dikongsikan oleh almarhum Dr. Haruddin. Ini. Tu rahmat itu turun. Susah nak meninggal kan.
Rahmat Allah SWT kan cakap tadi kan. Senang cabut nyamuk. Rahmat. Ada pun yang keenam ialah jaga solat fardu dan bayar zakat. Jaga solat ni jaga dia punya cara kita lakukan dia. Jaga dia punya rukun, jaga dia punya perkara sunat, khusyuknya. Dan solat tu jaga juga, jangan tinggal. Kemudian bayar zakat. Zakat fitrah. Tuan-tuan perasan kan kita ambil bayar zakat dia macam doa lepas tu. Saya masa muda dulu suka juga bantah-bantah kan. Apa dalil. Tapi tak tanya gitulah kan. Mikir. Rupanya masa kita bayar zakat tu rahmat turun tu. Doa lah. Saat rahmat tengah turun tu lah doa. Sebab tu tuan-tuan, perasan Nabi katakan idza sami'tum idza sami'tum siyah diyak fasalullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan. Nampak tak? Bila kamu dengar sahaja siyah itu kokokkan ayam jantan, doalah kepada Allah Ta'ala, minta rahmat, minta kelebihan, keutamaan ataupun kurniaan dia, syurga ke keampunan, apa sajalah. Sebab masa itu ayam jantan sedang melihat malaikat. Waktu bila tuan-tuan? Waktu sebelum subuh, waktu sahur lah. Ulama kata apa? Ini ulama kata kelebihan ayam ni dia boleh tahu waktu sebelum subuh, dia tahu dah. Betul dia bangun awal. Kita dah siap set alam dah, tak bangun-bangun. Jadi yang kesian ayam pula kena sembelih. Sepatutnya tuan dia tu yang kena sembelih. Sebab tak bangun. So apa Nabi kata? Dia nampak malaikat. Malaikat turun tu, doalah. Kenapa doa? Sebab malaikat akan mengaminkan doa kamu. Berarti tuan, rahmat ni dia bukan turun tu saja dengan dibawa oleh malaikat sebenarnya. Itu cerita dia. Kan? Jadi doa lah. Itu pun amin tu tak? Zakat. Itu subhanallah. Rahmat. Ya, kita macam kita duduk majlis ilmu ni kan. Lepas majlis ilmu kita doa kan. Dia tengah rahmat turun ni. Dalam rumah Allah dibacakan ayat Quran, berbincang tentang isi kandungan maknanya, turunlah sakinah, ketenangan. Malaikat pun juga keliling kita. Itu rahmat. Malaikat turun. Satu rumah jangan ada beli anjing. Itu sebab dia. Jangan ada letak patung-patung. Sebab malaikat rahmat tak masuk rumah tu masuk dia. Tapi yang masuk malaikat maut. Malaikat maut dia lain tu Tuhan. Dia berdas macam sebab dia akan baca rekod tu. Oh, dia mati hari ni. Mana rumah dia patung lantak lah, ada anjing. Oh, cabut dia terus. Itu malaikat maut. Maka kita masa berzakat tu rahmat tu. InsyaAllah kemudian kita, ialah ni untuk peringatan zakat fitrah ni, ada 7, ada 14, ada 21 kan. Kita bayar bagilah genap. 21 tu kira bayar RM25 lah. Kan? Yang kata RM7 tu bayar 10 lah. Lebih itulah yang akan menampung pahala kita yang kurang sepanjang puasa, yang akan mengampunkan dosa kita. Ini kata para ulama. Sunat lebihkan sikit bayaran. Ada pun yang ketujuh, istighfar. Istighfar banyak-banyak, rahmat turun. Ya? Itu dia. Itu macam Nabi Soleh suruh kaum ni banyakkan istighfar, rahmat turun, maka Allah ampunkan dosa mereka. Yang ke-8 bertakwa. Tadi saya sebutlah. Takwa, junjung perintah Allah, tinggalkan larangan dia. Dan yang terakhir sekali, yang ke-9, mendamaikan dua orang mukmin yang bersengketa. Itu. Damaikanlah. Imam Al-Banna pernah damaikan orang bergaduh. Gaduh dia apa? Gaduh sebab kerana nak semayang tarawih. Ada yang nak buat 8, ada yang nak buat 20. Bergaduh bertumbuk tu. Akhirnya terpaksa dia kunci masjid tu. Orang marah dengan Imam Al-Banna. Kunci masjid berapa ni, malam Ramadan kita nak beribadah, nak dia kata apa? Tak payah. Ya. Semayang tarawih sunat je. Bergaduh haram, berdamai wajib. Kau nak mana dia? Habis nak buat macam mana Imam Al-Banna? Macam inilah. Malam ni 20, besok 8. Lusa pula 20, 8. Gitu je lah. Jadi terakhir itu kisah dia. Kawan saya cerita. Masa dia belajar kat Sana'a, Yaman. Dekat Yaman ni tuan-tuan, dekat Sana'a lah, di sebelah utara. Dia ada masjid Syiah Zaidiyah, ada masjid Ahli Sunnah. Dia kena nasib lah kalau kita duduk rumah tu dekat dengan masjid Syiah Zaidiyah, boleh semayang kat masjid, tak ada masalah. Dia ulama-ulama kata dia mirip dengan Ahli Sunnah sama. Cuma azan ni beza sikit lah. Bila dia baca azan tu macam kita hayya 'alal falah, itu terus Allahu akbar Allahu akbar, dia ada tambah lagi hayya 'ala khairul amal, hayya 'ala khairul amal. Dan marilah buat sebagai amal. Lepas tu dia solat pun tangan dia tak macam ni, dia lepas gitu je.
Dan dia tak ada semayang sampai pakai batu, tak ada. Dan dia tak mengkafirkan sahabat. Itu dia mirip kepada mazhab Hanafi. Jadi diorang ni tuan-tuan lah. Kan? Masjid diorang ni, tok-tok guru ahli sunnah ni mengajar baca kitab. Tiap-tiap malam baca kitab. Macam kita kuliah maghrib lah. Malam Jumaat tu orang Syiah Zaidiyah nak minta baca Yasin. Nak minta baca Yasin. Dia minta kebenaran Syekh ni. Kami nak baca Yasin malam Jumaat, boleh tak juga. Syekh kata, tak apalah, kau bacalah. Aku tak baca kitab malam ni. Tak mengajar lah. Syekh tu pun tak lari, duduk sekali. Dengar. Anak murid dia ada sekali. Anak murid ni dah marah dah. Sibuk nak baca Yasin. Bagilah orang kuliah kan. Malam besok tu, Jumaat malam Sabtu pula, Syekh tu mengajar. Anak murid tanya. Semalam apa kau tak marah dia, Syekh? Dia kata, tak pernah dia minta tu. Tak apalah, bagi sekali cukup lah. Aku tak nak gaduh. Tengok, tak nak gaduh. Dalam rumah Allah. Lalu nak baca Yasin, biarlah dia. Tengok, aku pun tak bangun, dia kata dia bila tu. Bila guru tak bangun, anak murid tak bangun, dengar sekali. Baca ayat Yasin. Gitu. Nampak? Jadi sebab timbul. Kita hari ni orang Islam tu tak apa rahmat. Dia bergaduh, benda kecil-kecil je. Musuh Islam di luar sana berkumpul ramai-ramai. Agama Sikh, Buddha, Hindu, Kristian, kan? Nak lawan Islam, tuan-tuan. Bayangkan. Sampai stokin pun ada tulis nama Allah, bayang letak kat kaki. Nampak tuan-tuan? Baru dia bukan fitnah ni. Itu yang apa interfaith tu tak apa nama yang kata kan. Nak cuba bagi tahu ke AG ni, bantah. Kalau Kelantan nak buat sekali lagi, nak gubal sekali lagi, enactment Jamiah Syariah. La ilaha illallah Tuhan. Bergabung dia, bersatu dia. Padahal Tuhan yang lain-lain, cara penyembahan yang lain. Kita tuan beza sikit je. Ada yang bergaduh. Sudah ni tuan. Payahlah. Jangan bincang dia kecil hari ni. Jangan bincang qunut subuh, bid'ah tapi tak payah. Baca Yasin tak payah tuan. Bincang ni musuh depan mata kita ni. Yang memang jelas jauh daripada Islam, jauh daripada keimanan, bahkan kufur dan syirik. Apa kita buat? Kita kena ingat. Kita kena cerdik. Cukuplah sekadar saja untuk pagi ni tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat pada kita. Allah terima amal kita. Allah ganda ke pahala kita. Allah jadikan puasa kita ni tuan-tuan, puasa yang Allah terima. Dan kita bertemu malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kalau ikut ijtihad pandangan Imam Ghazali rahimahullah, kalau jatuhnya puasa hari pertama hari Selasa atau hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Tu kita kena pantau tu malam-malam seputar akhir tu malam 27 insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat juga malam tu lagi banyak rahmat Allah turun tuan-tuan. Orang berdosa banyak mana pun mohon ampun Allah ampun. Orang tu senarannya masuk neraka, Allah keluarkan dia masuk dalam syurga Allah. Ini kita nak. Mak bapak kita tu kita tak tahu nasib. Doakan sekali tuan bagi anak yang soleh insya-Allah. Anak-anak kita kita doakan, isteri kita kita doakan. Kalau ada yang isteri-isteri pun doalah sekali tuan-tuan. Itu dia. Doakanlah untuk semua orang Islam sekali supaya Allah beri rahmat pada kita. Wallahu subhanahu wa taala alam. Kita tangguhkan dengan doa dan juga tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.